Kum lil muallim waffihi tabjila. Kum lil muallim waffihi tabjila. Kadal muallim an yakuna rasula. A'limta manil ladzi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Huwa muallimuna. Laulal muallim ma qara'na kitaban yawma wala katabal hurufa yura'i fa bifadlihi jiznal fada'a muhliqa wa bi'ilmihi syaqqa dhulama syu'a'i. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot pentaksiran Bilik Darjah dalam Maharat Al-Quran bersama dengan saya, Luqman Hakim. Baik, hari ini kita juga bersama dengan Ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ardi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Alhamdulillah ana bi khair. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah bi khair, kullu tamam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Fatimatuz Zahra binti Osman. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Manis senyuman Cikgu. Baik, terima kasih juga kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita. Okey, Ustaz, untuk segmen ini, apa yang ingin kita fokuskan? Baik, pada segmen ini, kita nak fokus tentang PBD Maharat Al-Quran untuk tingkatan 3. PBD Maharat Al-Quran bagi tingkatan 3 dan kita pilih tajuk Mad Muttasil. Kita nak kongsikan bersama dengan guru-guru di luar sana bagaimana untuk buat pentaksiran berasaskan Bilik Darjah bagi tajuk Mad Muttasil yang ada dalam tingkatan 3. Baik. Kita pertama sekali guru-guru mesti melihat DSKP lah, sebab itu adalah kita punya rujukan kita. Apa jua yang kita nak buat, DSKP adalah kita punya rujukan kita. Jadi untuk Mad Muttasil ni, cikgu-cikgu di sana, kita lihat ada 5.1 hingga 5.5 sasaran yang kita kena capai dalam proses PDPC yang kita bakal buat. Baik. Jadi dalam DSKP ni kita akan lihat beberapa tahap penguasaan yang perlu kita pelajar kena capai lah. Okey, tak apa. Jadi maklum guru-guru, Maharat Al-Quran ni dia ada 3 masa. Dalam satu minggu ada 3 masa. Jadi satu masa kita satu sekali masuk kita ada 2 masa dan satu lagi dengan 1 masa. Jadi kita pecahkan 5.1 hingga 5.5 ini kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama kita cuba buat pada yang 2 masa tadi tu, iaitu 5.1 hingga 5.4, dan pada satu lagi masa yang berbaki kita nak buat untuk 5.5. Cikgu-cikgu, kita dah buat pembahagian ini, jadi memudahkan kita untuk merancang aktiviti PDPC Maharat Al-Quran tajuk Mad Muttasil dalam 1 minggu. Okey, baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian dan sekarang kita melihat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Baik, terima kasih kepada yang sudi menonton pentaksiran Bilik Darjah dalam Maharat Al-Quran bersama dengan saya, Luqman Hakim, juga Ustaz kita,
Ustaz Muhammad Suhaimi. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, terima kasih Luqman Hakim. Baik, cikgu-cikgu, sekarang kita dah tahu DSKP dan sekarang kita dah merancang untuk melaksanakan aktiviti PDPC. Dan dalam melaksanakan aktiviti PDPC ini sebenarnya kita dapat buat pentaksiran yang kita nakkan tu, dan kita boleh letakkan TP bagi setiap murid kita. Contohnya, baik, untuk tajuk Mat Muttasil, saya bekalkan setiap murid saya dengan catatan perolehan yang seperti dalam slide ni. Okey, di situ adalah catatan perolehan yang kita jadikan sebagai evidence lah untuk kita letakkan TP di hujung nanti. Okey, jadi ini sebagai evidence. Kalau lihat di sebelah kiri saya ni, ini dia punya yang apa kita dah cetak lah. Okey, jadi setiap murid akan dapat catatan perolehan ni. Jadi kita jadikan itu sebagai evidence untuk kita bagi TP setiap murid. Baik, kita lihat buku teks. Okey, murid tidak lihat buku teks lah. Kita guru, kita akan lihat buku teks. Kita nak terapkan takrif Mat Muttasil. Kita dapat satu takrif yang panjang. Okey, jadi dalam aktiviti PDPC yang saya nak laksanakan ialah saya jadikan takrif yang panjang ini sebagai puzzle yang bercerai. Contoh puzzle yang kita buatkanlah. Terpulang pada cikgu, kreatif nak buat puzzle macam mana. Ni atas slide, kita buat contoh beginilah. Jadi puzzle ni kita teraburkan dia. Jadi murid, kita nak dia dapatkan takrif sendiri melalui aktiviti puzzle ni. Sebab dalam PAK 21, kita maklum, murid berpusatkan, sesuatu PDPC berpusatkan kepada murid. Guru hanya sebagai pemudah cara sahaja. Jadi kita nak latih murid ni untuk mencari ilmu sendiri. Jadi ini salah satu aktiviti lah, iaitu menyusun puzzle. Begitu juga dengan Sababut Tasmiyah ni. Okey, Sababut Tasmiyah ni dalam buku teks pun panjang. Kita pecahkan dia. Kita jadikan juga puzzle berterabur. Okey, jadi saya dah ada bahan saya dah ada bahan puzzle ni. Apa aktiviti yang saya nak buat. Jadi pada fikiran saya, ketika saya buat RPH ni, saya nak buat PAK 21 iaitu think, pair dan share. Kita bagi masa 1 minit, 2 minit untuk mereka fikir masing-masing. Supaya mereka susun tu sendiri. Kan kita dah bagi catatan perolehan tadi tu, yang awal tadi tu. Jadi mereka cuba susun. Jadi dalam 1 minit, 2 minit, mereka fikir sendiri. Baik, sekarang pair. Mereka cari regu masing-masing, tak susah pun. Depan ke, kanan ke, kiri ke. Itu dia punya pair regu dia lah. Dan dia share dengan kawan dia, kongsi dengan kawan dia apa yang dia dapat. Dan dia boleh belajar daripada kawan dia, apa yang kawan dia dapat. Jadi dalam aktiviti think, pair, share ni, secara automatik, kita murid dapat membina takrif dan sababut tasmiyah berdasarkan puzzle yang kita buat. Dan di situ bila kita sudah tentulah dapatan murid yang ramai ni dia akan jadi macam-macam lah. Jadi tugas guru untuk menyelaraskan ilmu tersebut di hujung setiap aktiviti. Baik. Guru-guru, kita pun maklum dalam Maharat Al-Quran, ni nisbah guru 1/10 tu memang kita dah maklum lah. Iaitu satu sekali mengajar tu ada 3 orang guru. Dan untuk kita buat data PBD ni, kita pecahkan 1/10. Jadi semasa kita laksanakan apa jua aktiviti, guru-guru dengan rakan-rakan guru yang lain boleh bekerjasama. Seorang mengajar, yang lain bantu murid-murid untuk laksanakan tugasan yang diberi. Itu nak tak nak kita kena buat gitulah supaya perjalanan PDPC berjalan lancar dan harmoni. Baik. Jadi selesai untuk kita nak dapatkan takrif dan sababut tasmiyah. Jadi dalam
Ini contoh, kita bagikan contohlah. Kita bagi contoh macam mana kita laksanakan PDPC Team Passion ni. Baik. Jadi dalam aktiviti tadi, kita secara pasti kita dah dapat TP1 dan TP2 untuk murid. Sebab apa? Sebab TP1 kita dapati murid dapat menyebut mat mutasil, takrif dia. Dan TP yang kedua boleh menerangkan. Jadi sudah tentu ketika pair and share tadi tu, sesama mereka telah berlangsung perkongsian. Apa makna mat mutasil ni? Bukan macam itulah kan? Dialog sesama mereka tu. Jadi mereka sebenarnya telah dapat TP yang kedua. Secara langsung, murid kita dah pergi pada TP yang kedua. Okey. Guru-guru, kita lihat bagaimana kita nak pergi pada 5.3, iaitu hukum dan qadar harakat bagi mat mutasil. Baik, saya lihat buku teks. Okey, buku teks begini. Jadi dalam RPH saya rancang untuk saya nak buat teknik penyoalan dan talaki dan musyafahah. Okey. Jadi sebagai guru, saya berada di depan, saya teknik soal je supaya pelajar dapat membina ilmu dia sendiri. Saya tak bagi tahu apa dia punya jawapan. Jadi bila saya keluarkan soalan, penyoalan terbuka, jadi yang tahu di kalangan murid ni dia akan angkat tangan, dia akan bagi tahu macam mana ni nak kadar harakat mat mutasil ni berapa, kan? Jadi ramai-ramai tu ada yang tahu, kan? Jadi dia kata gini-ginilah, okay? 4 harakat, 5 harakat. Kemudian okey, macam mana nak tahu harakat tu? Jadi ada yang kata beginilah Ustaz, kita gerakkan jari, ada kata tutup jari, macam-macam, kan? Jadi teknik penyoalan tu kita berlangsung kepada murid. Baik. Kemudian di hujung kita buat talaki dan musyafahah, makna guru tunjukkan simulasi. Okey murid-murid, kita 4 harakat, kita contoh dia kalimah jaa tu kita buat begini. Gerakkan 4 jari terbuka. Jaa. Tu. Ataupun 4 jari tertutup pun boleh. Jaa. Tu. Jadi murid tahu yang penting kiraan harakat tu macam mana. Okey, kalau 5 jarilah. Kalau 4 tadi, contoh dia 4 lah. Kalau 5 lah. Baik, guru-guru, tekankan juga kadar harakat yang 4 dan 5 ini di setiap martabat tilawah yang ada ada dalam maharat ni. Kita maklum, martabat tilawah ni ada hadar yang paling laju, tadwir yang sederhana, perlahan laju dia. Kalau tartil, perlahan. Kalau tahqiq, sangat perlahan. Jadi sudah tentu kadar harakat pergerakan untuk buka ataupun tutup jari ini kita kena terapkan juga pada murid-murid kita. Baik, jadi kita gunakan nisbah 1/10 murid tadi. Untuk setiap guru ambil 10 murid dia, bagi peluang dan ruang kepada setiap murid untuk menunjukkan contoh bacaan jaa menggunakan jari tadi. Bagi ruang. Kita dah ajar, kita bagi ruang pada mereka untuk mereka sebut seorang-seorang. Itu gunanya nisbah 1/10 tu. Jadi saya ambil 10, rakan saya ambil 10, rakan seorang lagi ambil 10. Kita suruh seorang-seorang untuk bacakan kalimah jaa tu, setiap seorang dapat peluang yang sama. Jadi secara langsung kita dapat mengesan TP3 atau 4 untuk murid kita. Sebab pada TP3 murid dapat merealisasikan mat mutasil, dan pada TP4 mereka dapat mengamalkan, mempraktikkan. Kita bagi contoh yang lain, okey, kita bagi contoh lain pun dia boleh buat. Jadi dia dapat TP yang keempat. Jadi mudah untuk kita kesan melalui teknik talaki dan musyafahah tadi. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang begitu jelas dan tuntas. Dan sekarang kita nak berjeda seketika, teruskan menonton pentaksiran Bilik Darjah.
Anda sekarang sedang menonton pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Suhaimi. Baik Ustaz, untuk segmen ini kita nak tekankan tentang apa pula? Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Lokman Hakim. Baik, pada segmen ini kita fokus kepada DSKP 5.3 lah, iaitu pelajar dapat untuk mengeluarkan contoh-contoh mad mutasil. Murid-murid dapat mengeluarkan mad mutasil. Baik. Jadi untuk 5.3 minta maaf, 5.4 saya berfikir saya nak buat gallery walk. Saya bentukkan mereka dalam beberapa kumpulan dan saya berikan lembaran kerja sebagai projek untuk mereka laksanakan dalam kumpulan masing-masing. Saya bagikan setiap kumpulan itu mushaf ataupun halaman mushaf yang berbeza. Kalau kumpulan ni muka surat 20, muka surat ni kumpulan ni muka surat 21 dan seterusnya, berbezalah. Jadi setiap kumpulan dapat halaman yang berbeza. Jadi dalam kerja berkumpulan ni, arahan dia ialah murid diminta untuk keluarkan semua contoh mad wajib mutasil yang ada di dalam halaman tersebut. Baik, kita bagi masa 5 minit. Baik, selesai. Bila selesai, maka kita buat gallery walk. Baik, gallery walk ni, kumpulan A pergi pada kumpulan B pergi pada kumpulan C, dia berpusing gitu. Okey, dia berpusing gitu. Jadi dia rotate lah. Okey. Jadi setiap kunjungan kumpulan ini ada ahli yang ditinggalkan di situ. Okey, sebagai guru muda untuk terangkan kepada tetamu dapatan yang mereka bincangkan pada awal tadi. Okey, jadi di situ berlangsung proses PDPC di kalangan mereka lah. Okey, jadi yang ni pergi sini, ni pergi sini. Jadi sesama mereka bila sampai di satu-satu tempat hasil kawan kumpulan yang lain, mereka berbincang. Kenapa kamu pilih yang ni? Kan? Kenapa pilih yang ni? Tu. Kadang-kadang mungkin dia tersilap. Kadang-kadang mungkin tersilap dengan memilih kalimah ya ayyuha tu. Kan nampak macam mak wajib mutasil, tapi sebenarnya dia mak mumfasil hukmi. Jadi kat situ dia berlangsunglah perbincangan di kalangan mereka. Jadi di situ kita sebut gallery walk untuk aktiviti ni. Baik. Jadi perbincangan mereka ni sebenarnya mereka catatkan pada catatan perolehan yang kita serahkan pada awal tu, pada awal kelas tadi tu, sebagai evidence kita nak lihat dah dapatan mereka tu. Dan di hujung kelas, guru yang akan kita akan buat standard ilmu yang samalah, supaya setiap murid dapat maklumat yang sama. Jadi dengan kaedah gallery walk ni, pada saya punya cadangan lah dalam RPH, supaya murid dapat mengesan mad mutasil ni. Jadi murid memang berjaya. Jadi kita kata aktiviti gallery walk kita jadikan sebagai instrumen medium untuk kita kesan TP mereka, tahap penguasaan mereka. Jadi secara langsung kita akan dapati murid berada di TP3 ataupun 4. TP3 ataupun 4. Maknanya mereka dapat analisa daripada satu-satu mushaf tersebut contoh-contoh mad wajib mutasil. Baik, rakan guru. Kemudian kita dah habis. Kita kata dalam seminggu kita ada 2 masa dan 1 masa. Jadi 2 masa tu habis untuk 5.1 dan 5.4. Dengan aktiviti yang tadilah, gallery walk, talaki musyafahah, teknik penyoalan, think pair share. Okey, pada hari yang berikutnya, yang 1 masa berbaki itu, okey, saya target, saya sasarkan untuk TP 4, 5 dan 6. Macam mana saya buat? Iaitu saya mengadakan teknik talaki dan musyafahah. Kembali kepada nisbah 1 guru kepada 10 murid. Jadi setiap guru ambil 10 murid dia tadi tu. Okey, ambil murid dan
bagi mereka mushaf untuk mereka baca. Gunakan ayat-ayat yang berada di dalam silibus tingkatan 3 iaitu bermula juzuk 23 ke atas. Jadi sekitar halaman tersebut kita bagi, setiap seorang tu bagi. Okey, kemudian guru dengar. Okey, kita tekankan mak wajib muntasil dan sebagainya. Kita terangkan dulu. Jadi ketika mereka membaca di hadapan guru, jadi kita dapat kesan. Okey, kita dapat kesan apa dia? Iaitu pelajar murid ni dia berada di tipi yang keberapa? Sebab kita maklumat mereka dah ada. Ta'arif mereka dah maklum, sababut tasmiyah mereka dah maklum. Sekarang ni kita nak tengok mereka ni dapat praktik ke tidak ilmu tersebut di dalam pembacaan tilawah mereka seharian. Okey. Jadi kita dapati kita boleh letak pada TP4, 5 dan 6. Okey, apa beza dia? Kalau TP4 dia boleh baca mak mutasil. Tetapi pada mak mutasil yang di bawah dia terlepas. Kan? Maknanya dia tak kuasai betul-betul lah. Okey. Kalau TP5 untuk halaman tersebut, seluruh mat wajib muntasil dibuat comel. Ngam je. Kan? Okey. Manakala TP6 bukan sekadar mat wajib muntasil. Bahkan semua hukum hakam tajwid yang lain. Seperti gunnah, mat asli, mat jaiz munfasil, mat arid disukun dan lain-lain. Makna ini TP6 ni makna kata murid yang boleh jadi contoh untuk rakan murid yang lain. Baik. Jadi bila kita dah ada evidence ni dengan aktiviti yang kita buat, maka kita boleh letakkan murid kita berada di TP yang keberapa. Ini contoh je lah. Ini contoh yang saya buat untuk memudahkan saya mengenal murid berada di TP yang keberapa. Okey, baik. Setelah kita mendengar dengan teliti apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, sebenarnya tidaklah begitu sukar untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah dan mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat memudahkan guru-guru di luar sana. Baik Ustaz, apakah rumusan yang terakhir sebagai penutup segmen ini? Baik, terima kasih Luqman. Baik, saya suka untuk ulang kembali. DSKP adalah rujukan kita. Ya. Dari situ kita buat perancangan macam mana kita nak mengajar PDPC dalam satu-satu PDPC. Dan kita mesti ada target iaitu murid kita di hujung sekali dia berada di TP yang ke-5 ataupun 6 dan yang terbaik adalah TP 6 lah. Itu saya punya nasihat untuk diri saya dan rakan guru di sana. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Suhaimi, juga kepada jurubahasa isyarat kita, dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.